Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bagi kita memberkati majlis kita pada malam ini. Marilah sama-sama kita memulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat serta kasih sayangnya, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersua di dalam page PAS Kawasan Keluang dalam satu program, insya-Allah program barulah untuk kita, program bulanan kita, iaitu Sembang Buku. Jadi yang saya hormati kita punya pembentang kita pada malam ini, Ustaz Fakhrul Razi, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada unit teknikal dan serta yang saya alu-alukan, yang saya raikan para penonton di page PAS Kawasan Keluang. Alhamdulillah, insya-Allah saya mohon jasa baik para penonton untuk kita sebar luaskan program kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat suatu manfaat dan sebagainya. InsyaAllah usaha Lajnah Dakwah PAS Kawasan Keluang adalah untuk kita cuba menimbulkan ataupun menerbitkan rasa pengetahuan, rasa untuk mengetahui, menggali khazanah-khazanah ilmu, khususnya yang ada ataupun yang dimiliki oleh para alim ulama kita, para ilmuwan kita, para ahli kita. Dan insyaAllah kita cuba mencari, mendapatkan ahli-ahli kita yang ada menulis buku, dan kita duduk dalam satu program iaitu Sembang Buku. Jadi Sembang Buku ni adalah program dia santai-santai saja, bukanlah program yang berat nak kita baca daripada kulit ke kulit, tapi sekadar kita nak mengetahui isi-isi buku secara ringkas, secara rambang, secara sekali imbas. Dan selepas itu tugas kita apa tuan-tuan? Tugas kita adalah membacalah. Setelah kita dah beli buku, kita dah dengar sendiri daripada penterjemah ataupun penulis buku tersebut, tugas kita adalah untuk membaca. Bila dah baca, apa kita kena buat? Kita amal. Ataupun kita sebarkan, tulis di Facebook. Kan? Ataupun kita sampaikan melalui lisan kita. Jadi barulah ilmu ataupun pengetahuan itu semakin berkembang dan semakin ramai yang akan dapat manfaat. Jadi insyaAllah Lajnah Dakwah sangat mengalu-alukan ahli-ahli PAS Kawasan Keluang dan para penonton yang ada buku-buku cadangan. InsyaAllah boleh ajukan cadangan tuan-tuan ke Lajnah Dakwah PAS Kawasan Keluang. Mungkin tuan-tuan ada penulis-penulis yang tuan-tuan minat, yang dia boleh bersama kita dalam platform PAS Kawasan Keluang ni. Jadi kita utamakan ahli-ahli kita lah, senang sikit kan. Jadi ahli-ahli kita yang karang buku, jadi kita boleh berkongsi, bersembang dengan mereka dan kita boleh mengambil istifadah, pengajaran, manfaat daripada sembang kita pada malam ni. Jadi program ringkas, program santai. Jadi tuan-tuan jangan kusut kepala, insya-Allah. Program kita yang pertama malam ni adalah untuk kita membicarakan, berbual dengan penterjemah buku ini, iaitu buku berkenaan dengan adab-adab di media sosial. Jadi insya-Allah kita alu-alukan kehadiran ahli panel kita, penceramah kita, perkongsian kita hari ini, iaitu Ustaz Fakhrul Razi bin Abu Bakar. Apa khabar Ustaz? Sihat? Alhamdulillahirabbil alamin. Sihat. Ustaz Ali ni sihat? Alhamdulillah sihat Ustaz. Kita malam ni tuan-tuan dugaan dugaan. Biasanya Ustaz Fakhrul Razi ni dia bila live ke antarabangsa. Okey. Malam ni dengan PAS Kawasan Keluang ada sedikit ujian lah. Kan? Sebab bukan antarabangsa.
Sebab bukan Masalah. antarabangsa ya. Tak apa insya-Allah. Kita daripada benua lain lah. Benua-benua selatan ni kan. Jadi insya-Allah ada sedikit masalah, minta maaf atas kelewatan sekitar 15 ke 20 minit, tapi insya-Allah tak apa. Saya yakin para penonton sedang menunggu nak kita bual-bual sembang-sembang apa buku yang kita dapatkan pada hari ini. Tuan-tuan, buku ni ada pada tangan saya, dikeluang 15 naskah lagi, 15 unit lagi lah. Saya ambil 40 unit, ada 15 unit lagi. Siapa yang dapatkan buku ni dan apa keistimewaan buku ni, insya-Allah kita akan dengar pada malam ni. Okey Ustaz, nama pun sembang-sembang Ustaz kan. Jadi kita nak tahu dah dululah. Mungkin Ustaz boleh cerita sikitlah tentang latar belakang Ustaz, nama pengajian, pengalaman Ustaz sehinggalah Ustaz berada pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Jadi terima kasih kepada Fadil Ustaz Alifuddin Ramli selaku moderator pada malam ini dan juga selaku ketua Lujnah dakwah PAS Kawasan Keluang dan juga selaku timbalan ke naib Ustaz? Saya naib je. Naib je. Naib. Naib YDP PAS Kawasan Keluang. Muslimin dan muslimat sidang penonton sekalian. Jadi sikit pengenalan lah, ta'aruf ana akhukum fillah. Nama saya Fakhrul Razi bin Abu Bakar. Berasal daripada Johor Bahru. Dilahirkan di Johor Bahru, membesar di Johor Bahru sehinggalah sekarang. Tidak pernah pindah lagi ke mana-mana. Tak tahulah akan datang, tak tahulah macam mana pula. Dilahirkan pada tahun 1984 bersamaan dengan 1404 Hijriah. Membesar macam cakap pendidikan sekolah di Sekolah Rendah Taman Pelangi, kemudian sekolah menengah di Madrasah Al-Attas Al-Arabiyah Al-Islamiyah di Ulu Tiram. Masih lagi ada sekolahnya. Kemudian melanjutkan pengajian setahun di Ma'had Johor tingkatan 6 untuk mengambil STAM. Masa tu Ma'had tahun 2002 tu, masa tu ada tingkatan 6 sahaja. Ada tingkatan 6. Tahun 2002 saya baru tingkatan 1 Ustaz. Allahu Akbar, comel lagi. Alhamdulillah. Jadi ambil STAM setahun di Ma'had Johor. Kemudian menyambung diploma di Marsah dalam bidang Usuluddin. Daripada tahun 2003 sampai 2000 berapa 2005 ke 2006 gitulah. Kemudian pada tahun 2006 melanjutkan pelajaran dalam Baccalaureus ataupun kita panggil ijazah sarjana muda dalam bidang Usuluddin di Jami'atul Yarmouk di Jordan daripada tahun 2006 sampai tahun 2013. Dan tahun 2013 tahun yang sama, bulan September ana terbang balik ke Jordan untuk menyambung master dalam bidang hadis, tapi sayang tak dapat habis atas sebab kekangan keuangan lah. Sebab masa tu Jordan duit ni dah mula nak mencanak naik. Masa tahun pertama tu pun degree pun dah naik, dah mahal lah, RM4.5. Apa nama, satu dinar RM4.5. Jadi bila kita nak sambung master tu dah satu dinar dalam RM5 lebih lah duit kita. Jadi satu semester tu habis dekat nak RM10,000 lah. Masa tu kita faham RM10,000 Malaysia ke RM10,000 Malaysia. Jangan RM10,000 Jordan kau kahwin dulu kalau macam tu. Apa mahal sangat tu, RM10,000 Malaysia untuk satu semester lah. Jadi ada lagi berbaki lagi berapa tahun lagi, 2 tahun lebih kurang tu lah kalau ikutkan nak habiskan. Tapi oleh kerana kekangan keuangan, masa tu Fama. Setahu Ustaz Alifuddin Fama, Father and Mother. Father and Mother, kita bersendirian, jadi ala kulli hal qaddarallahu masya, kita tak dapat habis dan kita pun balik pada penghujung tahun 2013 lah. 2013 nak sambung lagi dia punya perjalanan cerita. Kemudian balik tahun 2013 balik tu dah terus mengajar di masjid-masjid. Kemudian pada awal 2014 berkhidmat seketika di Madrasah Al-Islamiyah Litarbiyah wa Tahfiz di Pasir Gudang. Ramai daripada pimpinan-pimpinan kita yang duduk dalam pemuda dalam Dewan Ulama yang balik daripada Azhar terutamanya. Banyaklah yang menyumbang tenaga khidmat di sekolah tersebut. Betul. Sekolah yang dimiliki oleh Ustaz Khairul Mutanazah dan juga siapa lagi Ustaz
Ustaz Ustaz Razak Razak. kan. Ustaz Razak. Tapi jiwa kita ni, yalah jiwa kita ni, kita suka mendidik tapi nak mengajar kanak-kanak ni cabarannya sangat besar. Ya, dia tak semudah ngajar orang dewasa. Ngajar orang dewasa, ngajar kat masjid senang, tak bising, nak tidur lah kan. Ya, tapi kalau ngajar kat sekolah ni dengan budak-budaknya bising dan sebagainya, akhirnya kita pun macam tertekan malam kita nak mengajar masjid lagi. Ini memang cabaran lah. Kita salutlah kepada guru-guru yang dapat, guru-guru pasti seriti yang dapat mengawal kanak-kanak ni. Kita tidak ada kemampuan begitu, jadi kita pun letaklah jawatan dalam 3 bulan dan akhirnya saya pun berkhidmatlah untuk mengajar sepenuh masa, mengajar di masjid-masjid. Ada surau memberi kuliah dan banyaklah jabatan-jabatan kerajaan, ada jemputan dan sebagainya lah. Gitulah, serba sedikit lah. Kalau nak cerita dia punya perjalanan hidup, pengajian dan kerjaya sekadarnya saja. Allah, Masya Allah. Hebat Ustaz tu. Dah sampai master tu, bagi saya satu hebat lah hebat Masya Allah. Okey Ustaz, saya nak tanya Ustaz, buku yang kita nak sembang-sembang malam ni lah kan. Adakah ini buku pertama Ustaz ataupun ada lagi penulisan-penulisan lain, makalah-makalah ke, kertas kerja ke dan sebagainya? Baik, buku yang ada di tangan kita ni, ada di media sosial ni, kira buku yang pertama lah. Buku yang pertama asalnya terjemahan kita buat saja-saja suka-suka je lah. Kita saja terjemahan, nak share sedikit poin-poin dalam Facebook dan sebagainya. Tapi bila terjemahan tu jadi banyak, tiba-tiba datang dalam kepala, kenapa aku tak buat jadi buku je? Kan? Sebab kalau ikutkan dalam bahasa Arab dia ni berapa muka surat sangat, tak banyak pun, mungkin dalam 10 ke berapa muka surat je lah. Tapi bila kita terjemah, biasalah bahasa Melayu ni bila terjemah jadi panjang. Jadi bila jadi banyak, jadi terfikir alang-alang dah buat terjemah, elok kita buat buku. Jadi akhirnya hubungilah kawan-kawan yang seperguruan dulu di Terengganu terutamanya. Sekarang ni dia jadi PA kepada YB Colin Rose. Pada Ustaz Wan Syafi'i, dia jadi PA, pegawai khas lah. Jadi itu rakan seperguruan Nana dulu. Dan juga seorang lagi sahabat Ahmad Ashraf. Jadi kami pun bincang untuk buat satu buku lah. Untuk buat satu buku berdasarkan artikel yang ditulis oleh guru kami Fadilatul Syekh Allamah Dr. Muaz Said Hawa, yang mana asalnya artikel ni dia ada banyak. Syekh telah kirim kepada kami hadis 1 terabyte. Masya Allah. Menghimpunkan kuliah-kuliah dia, kuliah-kuliah pengajian, ceramah-ceramah. Bukan saja daripada Syekh Muaz, tapi juga daripada seluruh keluarga, daripada ayah dia sendiri, Syekh Said Hawa, makalah-makalah, rakaman-rakaman yang nadir, yang jarang-jarang ada. Termasuklah juga daripada adik-beradik guru kami yang lain, Dr. Muhammad Hawa, Dr. Ahmad Hawa, kuliah-kuliah pengajian. Termasuklah makalah dari Salah, dimuatkan dalam hadis yang bersaiz 1 terabyte. Kemudian termasuklah juga bila kita dah ada WhatsApp ni, kami juga mendapat kiriman audio, termasuklah risalah-risalah dan juga makalah daripada guru kami. Jadi bila dah banyak tu, kita pun fikir why not kita buat terjemahan, dan daripada terjemahan tu kita buat buku. Maka terhasillah buku yang pertama, yang pada kami, satu sebab dia ringkas. Jadi buku yang pertama ni kalau nak terus buat banyak-banyak tebal-tebal kan takut terbantut. Jadi kita mulakan dengan usaha yang kecil, dan kebetulan pula memang tajuk ni adalah tajuk yang kita panggil muasir, yang perlu untuk kita ketengahkan pada zaman sekarang. Iaitulah berkenaan dengan kalau tengok Ustaz Ali tengok belakang tu yang Arab, tajuk dia panjang. Dabut Tawassul Ijtimai Al-Elektroni Al-Muasir, Al-Facebook wal WhatsApp wa Skype wa amsalha ibral internet. Kalau nak terjemah tu ada adab media sosial elektronik semasa Facebook, WhatsApp, Skype dan seumpamanya melalui internet. Jadi kalau nak terjemah macam tu memang matilah kan. Jadi kita pun buat tajuk ada adab di media sosial. Maka terhasillah buku ini di bawah syarikat kami, syarikat yang sebenarnya kami masih lagi usaha untuk bangunkan sebenarnya. Iaitulah yang kami beri nama Darul Awwabin. Yang mana Darul Awwabin ini, Al-Awwabin merujuk kepada masjid guru kami Syekh Muaz Hawa di satu mantiqah ataupun muhafazah. Kalau Mesir daerah dia panggil apa Ustaz Ali? Muhafazah. Muhafazah. Samalah muhafazah. Muhafazah ada Suaileh, satu perkampungan Suaileh. Boleh macam muhafazah juga di Amman. Masjid guru kami namanya Masjidul Awwabin.
Masjid itulah guru kami, dia mengajar, dia jadi imam dan khatib, dia mengajar, dia buat usrah. Jadi dia bukan sekadar masjid, dia jadi satu madrasah bagi kami. Kami selalulah pergi ke masjid tersebut, Masjid Al-Awabin. Jadi mengambil sepenuh berkat daripada masjid guru kami itu, maka kami namakan syarikat kami yang masih lagi kami nak usahakan, iaitulah dengan nama Darul Awabin. Maka terbitlah buku yang kami nama Adab-Adab di Media Sosial. Lebih kurang itulah sejarahnya kalau kita nak singkat balik. Wallahualam. Okey Ustaz. Biasa kalau kita dalam PAS ni, kita kenal Syekh Syed Hawa. Syekh Syed Hawa ni biasa kita kenal lah. Al-Fadil, Tuan Guru Presiden kita pun pernah mendapat suntikan tarbiyah, celupan tarbiyah daripada murabbi Syekh Syed Hawa ni. Dan alhamdulillah Ustaz berkesempatan untuk bersama pula dengan jalur nasabnya, warisnya, iaitu Dr. Muaz Syed Hawa. Boleh Ustaz ceritakan sikitlah mungkin sedikit biodata atau pengalaman Ustaz bersama dengan pengarang kitab kita ni Al-Fadil Profesor Dr. Muaz Syed Hawa ni. Baik. Ceritalah sikit latar belakang macam mana kita boleh belajar, alhamdulillah min fadlillahil azim, daripada kurnia Allah Taala. Allah Taala sampaikan kita kepada para ulama untuk kita mengambil ilmu daripada mereka. Jadi cerita sedikitlah berkenaan dengan Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih As-Sufi Al-Murabbi Ad-Da'iyah Dr. Muaz Syed Hawa hafizahullah taala wa ra'ah. Jadi cerita sedikit latar belakang Syekh Muaz. Syekh ni dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 1969 Hijrah, 1969 Masihi, sama 1389 Hijriah. Di Madinah Al-Munawwarah. Masa ni Syekh Syed Hawa berada di Saudi untuk berkhidmat dan mengajar di sana. Dan pada masa inilah juga Tuan Guru Presiden kita berada di Madinah untuk melanjutkan pelajarannya di sana dan berguru dengan Syekh Syed Hawa. Dan pada masa inilah juga guru kami Syekh Muaz Hawa dilahirkan. Dan kalau tanya, pernah tanya pada Syekh Muaz beberapa figure-figure pimpinan kita lah. Antaranya Fadil Ustaz Yahya Osman, antaranya Tok Guru Presiden sekali, Tok Guru Presiden kita sendiri. Nak tanya dengan dia kata itu huwa zamili, dia kawan aku. Kenal lah, memang kenal sungguh lah. Kenal sebab Tok Guru Presiden pun memang guru dengan ayah dia. Jadi cuma masa Tok Guru belajar dengan Syekh Muaz, Syekh Syed Hawa ni, Syekh Muaz ni kira baru lahir lah. Baru lahir tahun 69 lah. Tahun 69. Jadi ceritanya kemudian bila Syekh Syed Hawa balik ke Syria, Syekh Muaz mulakan pembelajaran pengajian rasmi lah, bermula di sekolah rendah. Cuma tak habis di Syria, tapi disambung di Jordan, sekolah rendahnya di Jordan, sekolah menengahnya di Jordan, dan universiti pun daripada peringkat degree sampai ke PhD semuanya dihabiskan di Jordan lah. Dan Syekh Muaz Hawa dia telah mendapat pengajian ataupun tarbiyah secara langsung daripada ayahnya sejak daripada kecil, tapi tidaklah kecil sangat, agak lewat masa Syekh telah berusia 10 tahun. Kerana Syekh Syekh Muaz pada usianya dalam lebih kurang 3 ataupun 4 tahun, ayahnya Syekh Syed Hawa telah dimasukkan ke dalam penjara zaman Hafiz Al-Assad kerana menentang perlembagaan negara Syria yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah lah. Jadi ayahnya dipenjarakan, seingat ana pada tahun 73 kalau tak silap. Tahun 73, Syekh Muaz lahir pada tahun 69. Jadi tahun 73 maknanya Syekh Muaz dalam umur 4 tahun lah. Dalam umur 4 tahun. Jadi Syekh Syed Hawa dipenjara dalam tempoh 5 tahun. Daripada tahun 73 sampai tahun 78, 5 tahun menekam dalam penjara. Jadi bila dia keluar, Syekh Muaz berusia lebih kurang dalam 9 ataupun 10 tahun. Baru dia dapat tarbiyah secara langsung berterusan daripada ayahnya lah. Cuma nak cerita sikit apa yang menarik Ustaz Alifuddin. Masa Syekh Syed Hawa berada dalam penjara, ini diceritakan sendiri oleh abang sulung Syekh Muaz. Syekh Muaz ni dia ada 4 orang adik-beradik. Syekh Muaz ni anak yang paling bungsu sekali lah. Jadi abang sulung dia cerita masa ayah dia duduk dalam penjara,
ayahnya pesan pada mak mereka, Ummu Muhammad, dia teringat pada satu ayat Al-Quran dalam surah Maryam. Masa ni dia duduk dalam penjara, anak-anak dia masih lagi kecil. Dia teringat pada satu ayat Quran, ya Yahya khudil kitaba biquwah wa atainahul hukma sabiyah. Pesanan Nabi Zakaria kepada anak dia, wahai Yahya, peganglah kitab ini dengan kuat-kuat. Kitab ni merujuk pada kitab Taurat yang diturunkan Nabi Musa AS. Maknanya nak cerita berpeganglah pada ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa, peganglah dia kuat-kuatnya. Wa atainahul hukma sabiyah. Dan kami telah kurniakan kepada Nabi Yahya itu kebijaksanaan sejak dia kanak-kanak lagi. Jadi ayat ni Syekh Syed Hawa dia teringat dalam penjara dan dia pegang cukup-cukup dan dia wasiatkan kepada isterinya Ummu Muhammad untuk mendidik anaknya berdasarkan ayat ni. Maknanya pegang dengan Al-Quran secukupnya, sebenar-benarnya pegang dengan ajaran Al-Quran. Dan akhirnya berkat daripada pesanan Syekh Syed Hawa masih dalam penjara, akhirnya alhamdulillah keseluruhan anak beranaknya jadi ulama dan jadi pakar dalam bidang masing-masing. Jadi pakar dalam bidang masing-masing. Bahkan Syekh Syed Hawa pernah diceritakan sebelum dia meninggal dunia pada tahun 88 ataupun 89 tu, komplikasi kecil manis, darah tinggi sampai dia macam stroke, mata dia buta sekejap. Jadi dia pesan pada isterinya Ummu Muhammad, tu satu, masa dalam penjara sebelum meninggal dia pesan pada isterinya Ummu Muhammad supaya anak-anaknya ini semuanya menghabiskan pengajian sampai bidang PhD. Habiskan bidang sampai bidang PhD dan alhamdulillah semuanya habis sampai bidang PhD dengan bidang masing-masing. Abang sulungnya Dr. Muhammad Hawa dalam bidang hadis, sekarang menjadi pensyarah di Universiti Muqtah di Jordan. Kemudian Dr. Ahmad Hawa, abang yang kedua, pakar dalam bidang fiqh wa usul, dalam fiqh Syafi'i dan juga fiqh Hanafi. Sekarang ni kalau kita ikut dia punya page kat Facebook, dia banyak bagi kuliah usul fiqh, perbandingan antara fiqh usul fiqh Hanafi dan juga usul fiqh Syafi'i. Sekarang ni Dr. Ahmad Hawa dia menetap di Istanbul di Turki. Kemudian yang ketiga Fatimah Hawa, yang ni anak perempuan kami tak jumpa dan Syekh pun tak cerita sangatlah pasal kakak dia nombor 3 ni. Kemudian yang keempat Fadilatul Syekh Dr. Muaz Said Hawa. Syekh ni dia kalau ikut bidang rasmi dirian dan juga tarbiyah, itu Syekh Syekh Muaz memang dia terkesan dan dia ambil daripada ayah dia sendirilah. Itu secara ringkas lah kalau kita nak cerita, secara terabur kata orang kan. Secara terabur, Allahu alam. Nak cerita sikit Ustaz Alifuddin. Silakan. Syekh Muaz. Boleh apa nama tuan dia. Jadi antara tarbiyah hebatnya keluarga ulama ni, anak-anak Syekh Hawa ni dia telah didedahkan dengan pengajian secara tidak formal lah, daripada mana Syekh Syed Hawa ni dia di rumah dia tiap-tiap hari, kalau tak dapat tiap-tiap hari, seminggu sekali dibuat halaqah lah sama-sama anak beranak dia baca kitab dalam akidah, dia baca kitab dalam fiqh Hanafi, dia baca kitab dalam tazkiyah, termasuklah beberapa surah daripada kitab ayahnya Al-Asas fi Tafsir. Dan menariknya lagi, Syekh Muaz pernah cerita masa zaman sebelum dia masuk universiti lagi. Sebelum dia masuk universiti, Syekh Syed Hawa dia pada masa tu tengah karang satu kitab namanya Al-Asas fi Sunnah. Al-Asas fi Sunnah. Al-Asas fi Sunnah ni dia ada 3 aqsam. Dia ada 3 bahagian lah. Yang pertama kisim sirah, yang kedua kisim akidah, yang ketiga kisim fiqh. Jadi kitab ni dia adalah boleh kita katakan compilation hadis-hadis Nabi SAW dalam ketiga-tiga bab ini, dalam bab sirah, dalam bab akidah dan juga dalam bab fiqh. Jadi kata Syekh Muaz, sebelum masuk universiti, masa ayah dia karang kitab Al-Asas fi Sunnah ni, dia telah minta kepada anak-anaknya untuk cek setiap hadis yang dia bawakan, yang diriwayatkan dalam kitab Al-Asas fi Sunnah ni, cek dengan kitab-kitab hadis yang ada,
tengok tally ke tidak, betul ke tidak apa yang ditulis tu. Maka kata Syekh Muaz, maka maklumat ni aku dapat sebelum daripada aku masuk tahun pertama universiti. Jadi bila aku masuk saja universiti tahun pertama, semua maklumat berkenaan dengan hadis-hadis Nabi SAW ada dalam kepala aku. Ada dalam kepala dia lah. Tu nak cerita. Jadi Syekh Muaz dan juga abang-abang yang lain telah mendapat pendedahan yang awal. Bukan saja pengajian secara basic, bahkan pengajian secara ilmiah yang agak berat lah sejak belum daripada masuk universiti lagi. Dan banyaklah kalau kita nak cerita daripada bab keilmuan bagaimana Syekh Said Hawa telah didik anaknya sejak daripada awal, mengajar supaya banyak berzikir, supaya meraihkan tetamu, sampai pernah peringkat Syekh Said Hawa menyuruh anak-anaknya supaya meraihkan tetamu, sedangkan besoknya anak-anaknya minggu exam. Minggu exam. Tapi kata Dr. Muhammad Hawa, abang sulung Syekh Muaz, dia kata tapi ayah kami mengajar supaya layan tetamu kerana pada tetamu itu ada barakah. Dan alhamdulillah semua exam dengan cemerlang. Walaupun study tak berapa sangat kan, maknanya bukanlah tak study kan. Kalau kita malah exam pun main game, tak apa, kita level ulama tak jadi kan. Kan malah exam main game lagi. Jadi dia dah belajar, tapi masa nak exam tu dia kadang-kadang ada tetamu datang ke rumah dan sebagainya, tapi mereka tetap layan kerana ayah dia, tarbiyah ayah dia suruh melayan tetamu, kerana itu di antara makarimul akhlak yang perlu ada pada diri seorang muslim lah. Jadi lebih kurang gitulah kalau kita nak cerita kepribadian dan sebagainya lah, wallahu alam. Banyak kalau kita nak cerita. Ya. InsyaAllah. Itulah sedikit sebanyak tuan-tuan para penonton semua, sedikit sebanyak kisah pengarang kepada buku ini, iaitu Syekh Dr. Muaz Said Hawa dan keluarganya, termasuklah ayahnya iaitu Syekh Said Hawa. Jadi tuan-tuan para penonton sekalian, insyaAllah boleh teruskan share live kita pada malam ini. Dan sekali lagi untuk mendapatkan buku ni, insyaAllah boleh hubungi saya. InsyaAllah kita akan hantar secara percuma, dan semua keuntungan akan masuk dalam lajnah dakwah PAS Kawasan Keluang. Dan insyaAllah kita lajnah dakwah PAS Kawasan Keluang akan menggiatkan lagi lah usaha-usaha dakwah, usaha keilmuan, pengetahuan dan sebagainya untuk menyebarkan manfaat yang seluas-luasnya, khususnya kepada masyarakat di Keluang. Okey, dan ada berapa lagi, insyaAllah nanti kita ada iklan-iklan sikit lah selepas ni, insyaAllah. Jadi Ustaz Fakhrazi, saya nak tanya sikit lah, nak tanya sikit. Mungkin lah bila Ustaz Fakhrazi dah mula menterjemahkan buku ni, dan buku ni belum pula telah dipasarkan, diedarkan, dibeli. Apakah agak-agaknya mungkin tujuan penulisan buku ini? Mungkin Ustaz Fakhrazi merasakan ataupun ada sutikan-sutikan pandangan daripada Profesor Dr. Muaz Said Hawa. Silakan Ustaz. Baik, macam yang nak sebut tadilah, Syekh telah beri kepada kami macam-macam makalah, artikel, risalah dan sebagainya, macam yang berkait dengan pelbagai tajuk lah, berkenaan dengan siasah, berkenaan dengan tazkiyah, berkenaan dengan hukum hakam fiqh dan sebagainya. Jadi termasuklah juga berkenaan dengan adab tawasul al-ijtimai, al-jama'i, apa nama, al-ijtimai, elektronik al-muasir, adab media sosial ni lah. Jadi tajuk ni dalam banyak-banyak artikel kita pilih tajuk ni sebab dia adalah tajuk yang kita katakan memang sesuai dengan keadaan semasa lah, keadaan semasa, dan banyaklah isu-isu yang timbul, masalah yang timbul daripada media sosial pada hari ini, daripada segi akhlaknya, daripada segi moralnya, daripada segi adab seorang Muslim yang tidak sepatutnya ada pada diri dia. Maka oleh kerana itu kita merasakan perlunya untuk kita dedahkan. Walaupun benda ni sebenarnya ramai dah ustaz-ustaz kita sebut. Orang putih kata benda common sense. Benda yang kalau kita tak payah ajar pun, benda tu kita dah tahu dah. Jangan cakap benda yang tidak baik, jangan sebut benda yang tidak baik. Tapi dah namanya insan kan. Limadha sumiyal insanu insanan? Kenapa manusia itu dinamakan dengan insan? Kerana dia adalah orang yang selalu lupa. Selalu lupa. Maka sebab itulah peringatan demi peringatan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka peringatan demi peringatan perlu untuk kita ulang berkali-kali supaya benda tu melekat dalam diri kita lah.
Macam guru kami pun Syekh Muaz Hawa, dia pernah dia mengajar satu kitab, nama kitab tu Fi Tazkiyati was Suluk. Kitab yang dikarang oleh Dr. Adnan Sa'duddin. Kitab ni dia dah khatam dah. Ana cadang pada dia supaya kita start mengajar kitab Junullah pula, Thaqafatan wa Akhlaqan. Kata Syekh tu kena jilsah yang khusus. Jilsah yang khusus, dia tak boleh kuliah yang umum. Jadi Syekh kata, aku ulang balik kitab ni. Padahal dah khatam dah kitab tu. Ya, macam Tuan Guru Presiden pun dia ngajar tafsir, dah ngajar tafsir, patutnya ngajarlah benda lain pula. Tapi dia ulang balik daripada Al-Fatihah. Jadi benda ni kena diulang selalu kepada manusia supaya benda ni melekat dalam diri kita lah. Jadi peringatan demi peringatan. Walaupun benda tu peringatan tu orang dah tahu dah. Ya, jangan cakap benda yang tidak baik, jangan cakap bohong, jangan buat perkara yang kita tak tahu benda tu betul ke tak betul. Ya, jangan kita tulis benda-benda yang boleh mendatangkan maknanya sakit hati orang. Benda tu kita dah tahu dah. Tapi di atas dasar hawa nafsu dan sebagainya, yang mana kadang-kadang orang tu kadang-kadang dia lupa batasan dirinya sebagai seorang Muslim yang dia kena jaga, maka dia langgar benda tu. Maka atas dasar itulah maka kita mencadangkan banyak-banyak artikel yang dikarang oleh Syekh. Maka kita pilih tajuk ini untuk kita ketengahkan supaya adalah sedikit intibah ataupun kita katakan peringatan kepada masyarakat supaya menjaga tutur kata mereka melalui tulisan-tulisan yang mereka upkan melalui Facebook dan sebagainya. Kalau kita tengok dekat kulit buku ni pun orang tanya kenapa tak ada logo TikTok? Kenapa tak ada logo TikTok kan? Masa ni TikTok belum wujud lagi. Masa buku ni dikeluarkan, TikTok belum wujud lagi lah. Jadi itu antara benda-benda. TikTok sekarang yang paling masalah sekali. Sebab kalau kita tengok ramai daripada usaha kata anak-anak gadis dengan mak-mak orang pun sekali. Dengan mak-mak orang dia berjoget dan sebagainya. Sehingga dia menjatuhkan muru'ah. Menjatuhkan maruah dirinya sebagai seorang muslimah. Maknanya dia punya paparan dirinya itu ditonton oleh orang. Boleh ditonton oleh orang seluruh dunia. Betul. Tapi dia buat atas dasar maknanya sampai macam tak ada kemaluan, pakai tudung dan sebagainya, menunjukkan dia tu seorang muslimah. Jadi dia adalah satu benda yang tidak sepatutnya dilakukan. Walaupun orang kata alah ni jumuk dan sebagainya, kita kena ikut peredaran zaman. Ya, kita kena ikut peredaran zaman. Tetapi akhlak dan maruah kita yang asasi sebagai seorang Muslim dan Muslimah itu kita kena jaga. Dan inilah berbalik kita ingat pada hadis Nabi, kata Nabi apa? Al-Islamu bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Ada beberapa lafazan dalam hadis ni. Islam tu bermula dalam keadaan orang tengok Islam ni pelik, dan Islam tu akan jadi pelik semula sebagaimana dia bermula dulu. Jadi maknanya sekarang ni kalau orang nak tegur-tegur tu, yang tegur tu jadi pelik. Patutnya dibiarkanlah orang nak buat apa kan. Berjoget dan sebagainya di depan khalayak manusia. Kan? Maknanya dia tu yang tidak dianggap pelik. Orang yang menegur supaya tinggalkan maksiat, maka orang itulah yang dianggap jumut, pelik dan sebagainya. Jadi ini yang perlu kita ingatkan selalu supaya maknanya kita berwaspadalah. Kerana hidup kita bukan hanya di atas dunia, tapi semuanya akan dihisap dan dihitung oleh Allah Ta'ala di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam. Sekadarnya sajalah. Alif Udin. Apa, kita sembang-sembang ya. Okey. Tuan-tuan, para penonton semua, insyaAllah sebelum kita nak bersembang lagi, nama bersembang, tuan-tuan kalau yang ada persoalan boleh tulis dalam komen Facebook kita, PAS Kawasan Keluar, nanti kita akan baca dan kita akan dapatkanlah pandangan daripada Ustaz Fakhr Razi kita. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita masih lagi membicarakan tentang sembang buku, iaitu adab-adab di media sosial, yang dikarang oleh Profesor Dr. Muaz Said Hawa, iaitu anak dia kepada Syekh Said Hawa, seorang tokoh ulama haraki, alim dan sufi, dan juga merupakan salah seorang guru kepada Tuan Guru Presiden kita. Dan yang mana Ustaz Fakhr Razi merupakan anak muridnya yang telah memulakan usaha untuk menterjemah buku ini. Dan insyaAllah kita teruskan lagi. Kalau kita lihat di antara tujuan buku ini ditulis adalah untuk mengembalikan tabiat seorang Muslim itu menjadi Muslim yang benar-benar dari sudut tingkah lakunya, percakapannya, pertuturannya. Kadang-kadang dalam media sosial ni tuan-tuan, termasuk saya lah kan,
Kadang-kadang ada benda-benda yang kita rasa tak puas hati, kita nak komen cepat. Masuk saya. Masuk Ustaz Fakhrazi, kadang saya ni memang Ya, betul. geram juga kan. Ada benda-benda yang masalah politik, masalah kita kadang berlakunya Hati dengki. panas. Hati panas kan, darah muda kan. Nak kutuk orang sana, nak kutuk sini, nak condemn sana, nak gelakkan orang sana. Allah Akbar. Jadi kadang-kadang bila kita baca, kadang-kadang kita kata Allah menyimpang betul. Sedangkan ulama kita ni dengan penuh kerisauan dia terhadap fikir umat. Bahasa hari ni kan, fikir umat. Dia risau macam mana hari ni umat supaya tak tergelincir. Tidak menjadikan media sosial ni sebagai orang kata benda asas, sedangkan media sosial sebagai medium saja. Macam hari ni kita manfaatkan Facebook kita, alatan kita ni medium saja. Kan? Tapi kadang-kadang lah hari ni media sosial ni dah mengambil alih keluarga kita. Kan? Mak dengan handphonenya, bapa begitu, anak dengan cara masing-masing. Jadi sedikit banyaklah akhirnya berlakunya kerosakan dalam masyarakat. Dan ulama kita ni Dr. Muaz, Profesor Dr. Muaz Yahya ni dengan fikir risaunya, dengan bimbangnya, dia memulakan usaha untuk menyadarkan umat dan kita lah, khususnya pada ahli PAS. Ahli PAS lagi-lagi lah kita kena menjagalah, termasuk diri saya juga yang bercakap dari sudut apa yang kita share, apa yang kita tulis, apa yang kita condemn kan, kita kena bermuasabah untuk kita benar-benar menjadi ahli parti, ahli jemaah yang menjunjung tinggi adab-adab dan kesopanan. Jadi insya-Allah kita tuan-tuan, Salihuddin, teringat apa nama pesanan Tuan Guru Presiden, dia sebut beberapa kali jangan banyak kurangkan baca Facebook, banyakkan baca Quran. Ya, betul lah. Beberapa kali Tuan Guru sebut. Yang dahsyat tu. Tapi kadang-kadang itulah kita kan. Kadang-kadang bila kita nak timbang tu, baca Quran dengan baca WhatsApp tu, kita rasa WhatsApp tu lagi lama daripada Quran kan. Itulah. Allah, kadang-kadang kita muhasabah juga kan. WhatsApp penting kita pun nak tengok. WhatsApp penting nak tengok kan. Quran nak dah berapa tak gosok-gosok Quran. Tak lap kan. Jadi tuan-tuan kita bukan rasa saya lah. Tuan-tuan kita bukan nak cerita lebih-lebih keseluruhan buku ni, tapi kita nak ambil mungkin 20% daripada kefahaman buku ni, dan tuan-tuan para penonton lah yang akan membaca. Yang akan baca tu tugas tuan-tuan. Yang memahami tu tuan-tuan. Kita hanya cerita di sebaliknya, mungkin ada tersirat yang kita boleh rungkaikan bersama dengan penterjemah. Dan kalaulah kita konsisten 1 bulan 1 buku, insya-Allah dalam kita konsisten pas keluar ni kita buat, Lajnah Dakwah buat 1 bulan 1 buku, insya-Allah setahun kita dah selesai membaca 12 buku. Kita boleh menjadi ummatul qiraah, umat yang membaca. Umat yang membaca. Sebab kalau saya dalam buku Iqra, Iqra yang dikarang oleh, dia bukan Iqra yang A di atas A di bawah I tu. Ini buku Iqra karangan Dr. Zulkifli Al-Bakri, mantan Menteri Agama kita dan mantan Mufti. Iqra budaya membaca. Dia kata dalam beberapa kajian beberapa tahun yang lepas lah, puluhan tahun lepas, orang Malaysia ni orang Melayu lah. Orang Melayu ni baca setahun, lebih kurang kita saya setahun 2 buku je. Tapi mungkin hari ni dah lebih baik lah. Hari ni mungkin dah lebih baik. Kita dalam PAS pun budaya buku ni memang budaya yang sangat, orang kata sangat hebat lah. Kalau kita pergi ke muktamar PAS pusat ataupun program-program mega PAS ni, memang kedai buku ni memang orang kata pisang goreng lah. Kan, pimpinan kita keluarkan buku, Tuan Guru Presiden keluarkan buku, pimpinan alim ulama kita keluarkan buku, pimpinan muda. Hatta alhamdulillah kita di Johor ni Ustaz Fakhrazi pun keluarkan bukunya untuk memandaikan umat. Jadi maknanya ahli PAS dengan buku ni dia bukan benda yang asing. Tapi cuma kita nak menggilap ahli kita untuk menjadi orang yang bersaqafah. Itu tujuan kita pada malam ni. Bukan nanti habis program, habis kuliah kita ataupun sembang kita beli buku tapi tak baca pun. Baca tu tugas tuan-tuan lah kan. Kita cerita-cerita sikit-sikit je lah kan. Okey Ustaz. Saya pula yang jadi moderator malam ni. Saya pula jadi ahli panel pula. Tak apa. Kalau cakap seorang penat agak. Okey Ustaz. Okey, kita masuk sikit lah. Kalau kita masuk sikit dalam ni, kalau kehidupan kita seharian ni, ada adab dia. Ada adab dia. Begitu juga tak terlepas juga, kalau kita masuk tandas, ada adab dia. Kita makan, ada adabnya. Kita bersama keluarga, ada adabnya. Kita bermuamalah dengan orang lain, ada adabnya. Tetapi di dalam media sosial ni pun ada adabnya lah. Dari pandangan Ustaz, kalau Ustaz boleh kongsi sikit, mengapa pentingnya adab kita pada hari ini, khususnya untuk kita memahamkan generasi muda. Kenapa kalau kesilapan mereka tidak menjaga adab
dalam media sosial, apakah bahana-bahana bahaya yang Hmm. mungkin akan menimpa mereka? Silakan Ustaz. Baik, daripada sudut kalau kita nak kira lah apa kesannya, apa kesan kalau kita tidak menjaga adab, kita tidak menjaga akhlak dan sebagainya. Yang pertama atas pada diri kita lah, pada diri kita, maka dia akan mengundang dosa dan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa ni kalau kita belajar dalam ilmu fiqh, biasa kalau dia sebut adab ni benda yang sunat ada adab masuk tandas kan, ada adab berwuduk, adab memakai pakaian kan. Biasa kalau dalam fiqh ni kalau dibincang adab, ada sebahagian ulama dia sebut adab ni termasuk dalam perkara-perkara yang sunat. Bahkan ada yang menjadikan adab tu dia bawah sedikit daripada perkara yang sunat. Maknanya benda yang tidak terlalu diberatkan lah, tu daripada segi perbincangan fiqh. Tapi daripada sudut tazkiyatun nafs, daripada sudut tasawuf, daripada sudut penyucian penyucian jiwa, adab ni kadang-kadang ada merupakan satu benda yang wajib untuk kita buatlah. Adab kita dengan Allah, adab kita dengan manusia. Jadi dia adalah satu benda yang wajib, beradab dengan Nabi SAW. Dia adalah benda yang wajib. Jadi antara perkara yang paling besar sekali dalam kita bermuamalah dengan media sosial ni adalah adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok orang yang golongan dipanggil muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Taala, ataupun dalam istilahnya disebut orang yang siddiqin, orang yang sentiasa membenarkan apa yang datang daripada Allah dan juga Rasulullah SAW. Sampai peringkat mereka ini, kalaulah ada satu saat dalam kehidupan mereka lalai daripada mengingati Allah Ta'ala, maka mereka menganggap bahawa mereka telah melakukan dosa. Ni orang yang arif billah, orang yang kenal Allah Ta'ala. Kita ni level-level bawah ni, kita ni ingat dosa bila kita buat maksiat je. Kalau tak buat maksiat, maka dosa tu tak ada. Kan? Tapi orang yang arif billah, orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, sampai peringkat kalaulah satu detik dalam kehidupan mereka itu lalai daripada mengingati Allah Ta'ala, maka mereka menganggap mereka telah melakukan satu dosa yang besar. Ini yang dipanggil hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Maknanya kebaikan yang dianggap oleh orang yang biasa, dia merupakan perkara yang tidak baik bagi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang adab kita dengan Allah Ta'ala dalam bab ni adalah muraqabah. Allah Ta'ala haramkan kita daripada berkata yang tidak baik. Maka kalau kita melakukan perkara tersebut, maka bagaimana adab kita dengan Allah Ta'ala dalam bab mematuhi perintahnya, kan? Bagaimana kalau orang guna media sosial untuk melihat benda-benda yang haram, pornografi dan sebagainya, bila tengok begitu, maka bagaimana adab dia dengan Allah Ta'ala yang sentiasa memerhatikan apa yang dia buat. Maka ini akan mengundang kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang yang ada tazkiyah, allazi zakka nafsaha, yang telah menyucikan jiwanya, maka dia akan sentiasa menjaga adabnya di depan Allah Ta'ala. Kalau kita tengok, kalau kita berdiri depan seorang raja, depan seorang sultan, macam mana kita punya berdiri kita? Adakah kita berdiri sambil lewa, kita berdiri bengkok-bengkok, sengit-sengit ke macam mana, angkat sebelah kaki, kita akan berdiri tegak, bahkan ada raptai, ada kita panggil rehearsal. Cara macam mana kita nak berhadapan dengan seorang raja yang mana dia adalah manusia. Maka bagaimana pula dengan Malikul Mulk, dengan raja segala raja Allah Ta'ala, adakah kita tidak menjaga adab-adab kita? Maka begitulah juga, itulah benda yang kita nak tekankan. Adab di sini bukan sekadar menjaga peribadi ataupun menjaga tingkah laku kita, tetapi dalam masa yang sama untuk kita mendapat redha daripada Allah Ta'ala. Kerana memang kalau kita tidak menjaga adab dengan Allah Ta'ala terutamanya, maka dia akan mendatangkan kemurkaan dan akhirnya dosa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kedua, daripada sudut adab dengan sesama manusia lah. Kalau kita tengok sekarang ni, orang jenis kaki komplain, dia bukan dalam isu politik aja, Ustaz Alimuddin. Dalam semua isu. Kan? Apa nama Dr. Nur Hisham lah, dia suruh letaknya jawatan. Dulu masa kes rendah dipujanya orang tu macam apa, siap buat rural, macam-macam. Bila kes naik, dia semua dia maki hamun orang. Kan? Bila Paralimpik, kan? Paralimpik ada kes yang lambat, yang kita punya pingat emas tu ditarik balik. Habis semua duk pakat pergi serang orang dekat Ukraine tu. Kan? Dengan atlet yang OKU pun diserangnya juga.
Jadi mana adab dan akhlak kita sebagai contoh dengan alasan kita nak mempertahankan maruah, itu bukan mempertahankan maruah, bahkan itulah yang menjatuhkan maruah kita, kerana kita menyerang orang dalam keadaan orang tu tak boleh nak jawab, dalam keadaan orang tu adalah orang yang OKU dan sebagainya, dan dalam masa yang sama kita menyakitkan hati dia. Dalam masa yang sama kita menyakitkan hati dia. Dalam bab adab ni, Ustaz Alifuddin, tadi anda dengar satu interview, wawancara yang dibuat dengan Syekh Muhammad Awwamah, seorang muhadith muasir yang merupakan seorang ulama yang besar dan juga anak murid kepada Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahmatullahi alaih. Dia cerita bagaimana pernah satu ketika dia dengan Syekh Sirajuddin Abdullah Sirajuddin dengan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, dengan ada seorang lagi ulama, anda tak ingat siapa nama disebut. Jadi dia kumpul dekat satu tempat pada pukul 8.30 pagi. Tiba-tiba bila matahari dah makin naik, jadi bayang-bayang Tok Guru ni, Syekh Abdullah Sirajuddin ni, bayang-bayang dia makin manjang, sehingga bayang-bayang ni nak terkena pada kaki Syekh Muhammad Awwamah. Bayang-bayang bila makin manjang, jadi nak terkena pada kaki Syekh Muhammad Awwamah. Jadi Syekh Muhammad Awwamah dia cerita, anda lupa siapa yang tegur dia pada masa tu, antara adab sesama ulama, dia suruh apa? Dia suruh Syekh Muhammad Awwamah ni alihkan kaki supaya kakinya tidak terkena bayang-bayang Syekh Abdullah Sirajuddin ni tadi. Subhanallah, bukan kaki tu pijak kepala dia, tak. Kaki dia supaya jangan kena pada bayang-bayang Syekh Abdullah Sirajuddin. Ni adab halusnya, adab yang diajar oleh para ulama. Maka bagaimana benda yang besar-besar? Ni kita usah kata tak nak pijak bayang-bayang orang. Kan? Kita pergi serang. Kita pergi serang orang dalam keadaan kita pun tak tahu dia punya cerita hujung pakar macam mana, plot twist dia macam mana kan. Jadi benda ni satu hal dia akan satu ialah dia akan mendatangkan dosa, dan satu lagi dia akan menyebabkan permusuhan, dia akan menyebabkan pergaduhan dan sebagainya. Sampai mereka orang nak saman menyaman dan sebagainya. Semuanya berpunca daripada apa? Adab kita tidak menjaga akhlak sesama manusia. Jadi banyaklah kalau kita nak bincang adab ni adalah satu benda yang sangat luas sebenarnya, tapi daripada skop media sosial ni dia lebih kepada masalah apa yang kita nak sebutlah. Sebab tu dalam hadis riwayat Muslim daripada Al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi SAW sebut, innallaha kariha lakum thalathan, Allah Taala benci kepada kamu 3 perkara. Yang pertama sekali kata Nabi apa? Qila wa qal maknanya apa? Maknanya bercakap apa saja yang dia nak cakap, ataupun dipanggil fudulul kalam, bercakap benda yang tidak sepatutnya, termasuklah bercakap benda yang sampai peringkat menyakitkan hati orang, boleh menyebabkan permusuhan, yang boleh akhirnya menyebabkan sampai peringkat peperangan dan sebagainya. Jadi ini adalah benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk melakukannya, hatta kepada sama-sama manusia. Wallahu a'lam. Sekadar itu sajalah. Jadi adab ni sangat pentinglah, dan dia merupakan satu benda yang orang kata dipandang jijik oleh sebagian orang pada hari ni. Dia kata, alah, ni adab ni semua lembik kan. Ni adab ni semua orang-orang zaman dulu punya. Kan? Setengah-setengah orang punya pemikiran. Sedangkan itu adalah benda asasi yang diajar dalam Islam yang semakin dilupakan oleh masyarakat pada hari inilah. Itulah sedikit yang kita boleh nak sampaikan melalui penulisan buku ini. Wallahualam. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz atas kupasan tadi berkenaan dengan adab dan mengapakah adab ini adalah sangat penting, khususnya kita hari ini yang bermuamalat, yang bergaul dalam media sosial. Mungkin dahulu orang boleh nampak adab kita kalau kita berbual dengan orang lebih tua, ataupun kita berbual dengan orang yang lebih terhormat, yang lebih dihormati. Kita boleh nampak, orang boleh nilai adab kita secara langsung. Tapi dalam media sosial ni tuan-tuan, kadang-kadang bila kita berbual dalam media sosial, orang tak boleh nak nampak sangat akhlak kita macam mana kan. Kadang-kadang kita boleh menyamar kan, kita boleh jadi scammer kan. Depan baik, belakang tangan menulis macam-macam kan. Jadi inilah peri pentingnya adab. Dan kalau saya lihat dalam Facebook ni ada sedikit, orang kata kami di Lajnah Dakwah minta maaf lah kalau ada sedikit tersangkut-sangkut semasa live ni. InsyaAllah kita akan perbaiki, dan kami sangat mengalu-alukan para penonton untuk menyumbang di Facebook ataupun di akaun PAS Kawasan Parlimen Keluang, di akaun Bank Islam, dan tulis reference dia adalah
program dakwah dan insya-Allah kita akan gunakan tu untuk manfaatkan lagi program-program dan aktiviti dakwah di Keluang. Dan minta maaf kalau ada tersangkut dan sebagainya, mestilah kita masing-masing internet macam saya ni duduk dalam hutan kan, internet kejap stabil, kejap tak stabil kan. Unit teknikal kita pun dalam hutan juga tu. Saya internet bil belum bayar ni. Tapi insya-Allah nanti kita akan cuba perbaikikan masalah ni dari semasa ke semasa insya-Allah. Okey Ustaz. Rasanya saya rasa 20-30% kita dah dapatlah gambaran apa yang kita sembang pada malam ni. Cuma tak ada kopi lah. Kalau datang Keluang nanti kita sediakan kopi. Baru cucuk sekali belum 2 dos. Dua dos lah. Alhamdulillah. Saya dah 2 dos lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, jadi Ustaz, secara kesimpulannya, apakah harapan Ustaz selaku penterjemah dan juga lah mungkin harapan Tuan Guru kita Dr. Muaz Syed Hawa ni kepada mereka-mereka yang membaca buku ini? Apakah harapannya kakak insya-Allah? Baik, dia nak sebut harapan, apa harapannya? Harapannya ya baik, tak ada apalah, cuma harapnya apa yang kita dapat kongsikan daripada buku ini, mudah-mudahan pengarang asal kitabnya lah, kita ni tak ada apa, usaha kecil kita cuma terjemah je. Kalau tak ada isi memang kita tak ada buat terjemahan. Jadi harapannya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkat daripada kita baca dan kita amalkan nasihat-nasihat berguna yang dikarang, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Muaz Hawa ini, mudah-mudahan Syekh dapat mendapat barakah dan pahala yang besar daripada Allah Taala hasil usahanya untuk mengingatkan umat Islam dan menyedarkan umat Islam tentang adab yang perlu mereka raikan, dan kita selaku membaca lah, mudah-mudahan walaupun mungkin tidak tebal mana pun buku ni, dalam beberapa buku surat aja, tapi pesanan yang ringkas inilah mampu untuk membangkitkan semangat kita untuk beradab dengan adab seorang Muslim yang sepatutnya, yang mana yang kita sebut tadi, adab ni satu benda yang ramai orang dah pandang ringan pada hari inilah. Jadi itu harapannya lah, dan harapannya ialah supaya kita tidak hanya berhenti di sini tapi terus belajarlah, terus belajar daripada tuan-tuan guru kita yang sentiasa menasihati kita dalam masalah agama kita, supaya apa yang kita buat itu benar-benar sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan sebagaimana yang telah ditunjukkan jalannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar tu sajalah. Wallahu. Okey tuan-tuan, sebelum kita nak nutup ni, kita nanti nak jemput Ustaz Fakhr Razi untuk baca doa sikitlah. Walaupun sembang juga, doa pun kena minta jugalah kan. Apatah lagi dalam wabak Covid ni. Jadi sedikit iklan tuan-tuan, PAS Kawasan Keluang kita telah melancarkan kempen untuk menambah keahlian, khususnya ahli PAS di Keluang. InsyaAllah tuan-tuan yang ingin mendaftar ahli, tak perlu keluar mana-mana, hanya tekan link yang kita akan bagi. Nanti kita punya sekretariat akan melayan ataupun permintaan tuan-tuan untuk menjadi ahli PAS Kawasan Keluang. Nanti insyaAllah nanti kami akan upkan poster pendaftaran ahli PAS, Parti Islam Malaysia PAS. InsyaAllah boleh PAS untuk semua, terbuka kepada semua yang ingin bersama dengan PAS. InsyaAllah dalam PAS ada tarbiyah, ada siasat, ada politik, ada dakwah, ada kebajikan, ada macam-macam. Dari sudut pendidikan, kebajikan untuk wanita, untuk orang muda, semuanya ada dalam PAS. Dan kepada ahli PAS, mungkin anak ataupun isteri, suami yang belum lagi mendaftar ahli PAS, sokong kuat, takbir sampai kopiah tercabut, tapi tak daftar ahli lagi, boleh tekan juga boleh tekan juga link untuk link di bawah, dan sekretariat kita akan melayan tuan-tuan, dan insya-Allah kita akan tambahkan duduk paling depan Salif. Duduk paling depan. InsyaAllah. Yang kedua tuan-tuan, semalam berita di Keluang, ada lebih 40,000 lagi warga Keluang yang belum ataupun yang layak untuk dapat vaksin tapi belum menghadirkan diri ataupun mendaftar di MySejahtera. Jadi saya juga mewakili PAS Kawasan Keluang menyeru kepada ahli-ahli Keluang, menyeru kepada rakyat Keluang yang menonton, yang belum lagi daftar vaksin, segera untuk tuan-tuan yang layak, ada 40,000 yang apa yang diberitahu oleh pegawai daerah dalam berita semalam, 40,000 yang layak mendapat vaksin. Silakan tuan-tuan, kalau yang mungkin tak ada apa-apa halangan,
silakan untuk daftarkan vaksin 40,000 yang layak, khususnya orang muda 18 tahun ke atas. Dan di pusat pemberian vaksin kita di LHDN juga boleh walk in, datang jalan, dan juga di Simpang Renggam. Okey tuan-tuan, insya-Allah daftar. Siapa yang mungkin mak ayah dia terlupa tak sempat daftarkan, anak yang umur 18 tahun segera dapatkan vaksin. Takut tuan-tuan lambat cucuk, tuan-tuan kena cucuk bank dulu baru dapat vaksin. Kan? Masa cucuk free tuan-tuan tak nak. Takut nanti dah ubah polisi, dah jadi macam mana? Ya, takut-takut kena cucuk kat bank dulu baru boleh dapat cucuk vaksin. Jadi lepas tu buat status kat Facebook. Ni gurau ya tuan-tuan, ni nama sembang-sembang je lah sembang-sembang, insya-Allah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang nak mendapatkan buku ni dia keluar, insya-Allah ada 15 naskah lagi, dan insya-Allah kita akan teruskan program kita berkala. Ada sedikit Ustaz. Ya? InsyaAllah kita tengah usahakan untuk buat cetakan edisi kemas kini buku ni. Jadi sekarang ni dah habis, insyaAllah akan datang kita keluarkan yang baru insyaAllah. InsyaAllah. Kalau Ustaz Fakhr Razi ada buku-buku baru nanti, insyaAllah kita akan jemput lagi lah untuk berkongsi. Kadang-kadang kita kena juga program-program gini bagi santai dan relax kan. Untuk kita dah relax lah kan. Jadi insyaAllah. Jadi tuan-tuan, terima kasih yang membeli dan menyumbang untuk Lajnah Dakwah. Terima kasih semua. InsyaAllah, kalau tuan-tuan ada cadangan buku ataupun pembentang, penulis buku lah yang boleh bersama kita untuk bentang di page Kawasan Keluang ni, insyaAllah boleh ajukan pandangan ke Lajnah Dakwah Kawasan Keluang. InsyaAllah kita akan cuba dapat dan kejar penulis-penulis buku tersebut untuk kita mendapatkan sedikit pandangan, perkongsian, idea dan sebagainya. Jadi insyaAllah saya ucapkan terima kasih juga kepada yang menonton, kepada Ustaz Fakhr Razi. InsyaAllah kami juga mohon maaf daripada Kawasan Keluang jika ada terkasar bahasa, kesilapan dan sebagainya. Dan saya mempersilakan Ustaz Fakhr Razi untuk membacakan doa untuk kita pada malam ini. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathiq Allahumma rabitataha وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفضل الإيمان بك وجميل التوكل عليك واحيها بمعرفتك وامتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والأوجاع والطاعون والأمراض والقهط وكاد الأعداء. اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين. اللهم افتح لنا أبواب النصر والعز والمجد والتمكين وأرنا الخلافة راشدة على منهاج النبوة واجعلنا اللهم من جندها وأهلها يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Inna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih juga kepada Ustaz atas kesediaan bersama dengan kita pada malam ini. Terima kasih menjemput. InsyaAllah next kalau ada lagi kita akan bersama lagi. InsyaAllah. Dan terima kasih juga kepada para penonton di page PAS Kawasan Keluang. Teruskan untuk sebarkan video ni dan mungkin boleh buat ulang kaji, murajaah, perbincangan dan sebagainya untuk kita memantapkan lagi lah pengetahuan dan sakafah kita. Dan jangan lupa untuk membaca, sekadar beli je, baca, amalkan dan kita sampaikan kepada yang tidak tahu. Mudah-mudahan sedikit usaha ini semakin suburlah program-program keilmuan, semakin suburlah kebaikan khususnya di Bumi Keluang dan di negeri Johor dan Malaysia amnya. Terima kasih. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT. Saya juga mohon kemaafan atas kesilapan diri saya. Mudah-mudahan kita buat rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.